Suasana tegang seketika di Perhimpunan Agung Tahunan MCA apabila seorang perwakilan membangkitkan kemerosotan parti itu di depan Presiden Wee Ka Siong dan barisan pimpinan lain. Perwakilan MCA Puchong, Tan Kai Yong berkata, tabiat MCA dalam mengelak isu berkaitan masyarakat Cina telah menyebabkan parti itu hilang sokongan dan kini berada dalam keadaan nyawa-nyawa ikat. Dia berkata MCA bukan sahaja telah hilang sokongan orang Cina, tetapi turut gagal meraih undi daripada kaum lain. Katanya sejak PRU 2008, MCA dalam keadaan merosot tinggal nyawa-nyawa ikat. Dia berkata antara puncanya adalah ketika cuba meraih sokongan kaum lain, sesetengah pihak dalam MCA melukakan perasaan orang Cina atau mengeluarkan kenyataan yang mengancam hak mereka. Katanya takut hilang undi kaum lain, MCA ada 4 kaedah ketika berdepan isu. Rundingan dalaman, memperkecilkannya, menghindari dan siam istilah Hokkien bermaksud mengelak. Dan menggesa MCA untuk melaksanakan pembaharuan dan menunjukkan parti itu sanggup untuk memperjuangkan hak masyarakat Cina. Katanya, saya tidak mahu anak cucu saya hanya melihat MCA di Muzium Negara. MCA tidak boleh gagal ketika generasi kami, jadi saya sangat-sangat memohon para komrad untuk menyokong penuh kepimpinan pusat ke arah pembaharuan dalaman. Dia juga mengeluh MCA telah menjadi parti yang menyertai politik tetapi tidak menyertai pilihan raya. Katanya MCA Selangor di bawah kepimpinan Nga Chong Sik yang meninggal dunia pada 27 Ogos lalu telah membuat persediaan bagi menghadapi pilihan raya negeri. Katanya itu mungkin menjadi pertarungan terakhirnya, mahu memimpin kami dalam pertarungan terakhir untuk membakar jabatan dan berlawan sehingga peluru terakhir. Namun katanya lagi hasratnya tidak dapat dipenuhi selepas kepimpinan MCA memutuskan untuk tidak bertanding dalam PRN walaupun akar umbi di Selangor telah pun bersedia. Katanya sebelum dibunuh parti lain, kita sudah pun angkat bendera putih. Bermakna usaha yang dibuat akar umbi Selangor hanya sia-sia. Komrad sekalian, jika MCA terus mengelak daripada perlawanan dalam PRU akan datang, mendakwa ingin menjadi low profile, lebih baik balik rumah dan tengok TV. Saluran mana tengok RTM kerana pada masa itu kita juga RTM rehat tunggu mati. Dengan nada sarkastik, Tan berkata MCA ada banyak bakat terutama dalam bidang matematik. Dia berkata jenis matematik ini mendakwa prestasi MCA dalam pilihan raya meningkat 100% ketika PRU 15 apabila menang 2 kursi parlimen berbanding 1 kursi parlimen pada PRU 18. Katanya, tapi jenis-jenis ini hanya bercakap separuh benar kerana sebelum pembubaran parlimen, MCA sudah pun ada 2 kursi parlimen. Di mana kemajuannya, di mana ada 100%, ini tidak masuk akal. Lebih-lebih lagi, jenis-jenis ini juga tidak sebut yang walaupun MCA kata ada 1 juta ahli, kita hanya menang 2 daripada 222 kursi parlimen, iaitu kurang daripada 1%, memalukan. Dalam jawapan segeranya, Wee dengan tegas menyangkal kritikan yang disuarakan itu. Katanya MCA tidak pernah guna 4 kaedah yang disebutkan. Kita tidak pernah elak sebarang isu, terutama isu besar yang melibatkan prinsip kita. Menurut Wee, ketegasan MCA berpegang dengan pendiriannya dalam isu penting telah menyebabkan bekas Presiden Leo Tong Lai kehilangan undi Melayu dan tewas di kursi Parlimen Pentong pada PRU 14. Merujuk DAP secara tersirat, Wee berkata parti lain sebenarnya mengelak isu. Katanya dalam kamus kita, anda tidak akan jumpa perkataan rundingan dalaman, memperkecilkan, menghindar dan siap. Mungkin hari ini dalam parti-parti yang berkuasa, bila anda bangkitkan janji untuk turunkan harga minyak, anda boleh guna 4 kaedah yang disebut. Bila anda tanya mereka jika mereka mengiktiraf peperiksaan UEC, mereka masih guna 4 kaedah itu. Wee turut mengkritik Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan merujuk kepada Chan Pong Hing dari DAP kerana memperkecilkan isu kenaikan harga daging babi. Katanya jika anda tanya pemimpin parti ini, dia akan bercakap dalam bahasa Siam dan kata Siam. Ini adalah contoh terbaik. PAS kini mengatur langkah untuk mengambil alih kerajaan negeri Perak dan Pahang, kata pengarah pilihan raya parti itu Muhammad Sanusi Magno. Menteri Besar Kedah itu berkata bahawa ini adalah untuk membawa PAS ke tahap seterusnya. Katanya selain dari 4 negeri yang ditadbir PAS, PAS mesti merangka di semua negeri bagaimana nak mengorak langkah ke hadapan untuk sampai ke next level. Untuk PAS menguasai sekurang-kurangnya 1 lagi negeri sama ada Perak atau Pahang. Kalau Perak tak dapat, kita pergi tawan Pahang. Kalau dapat dua-dua negeri ini, lagi bagus untuk meningkatkan lagi jumlah kursi PAS di Parlimen dan DUT. PAS kini memerintah negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Pada Ogos, Menteri Besar Perak Sa'arani Muhammad mendakwa terdapat percubaan PN untuk memikat 4 adun kerajaan negeri supaya berpaling tadah dan mengambil alih Perak. Sumber telah terlebih dahulu memaklumkan mengenai percubaan merampas Perak sebelum Sa'arani mengadakan sidang akhbar mengenainya, mendakwa rancangan serupa juga sedang berjalan di Pahang.
Bagaimanapun spekulasi mengatakan Pakatan Pembangkang sedang menunggu untuk melihat keputusan pilihan raya Kecil Pelangai yang diadakan awal bulan ini sebelum mengatur langkah seterusnya. BN menang Pelangai dengan meraih 62.37% undi, tetapi ini tidak mematahkan semangat PN. Selepas pilihan raya Kecil Pelangai, pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata, gabungan politik itu menunjukkan prestasi yang lebih baik pada pilihan raya kecil tersebut berbanding keputusan pada pilihan raya umum ke-15. Sementara itu, Sanusi pada ucapan penggulungannya di Muktamar PAS juga berkata partinya masih menghapus strategi tradisional dan mempelbagaikan langkah politiknya untuk menarik sokongan pengundi muda.